demand driven innovation. Mungkin satu jargon baru untuk anda pada pagi ini, tapi ia adalah penting dalam kita memahami bagaimana Kementerian Pelajaran Malaysia bakal berkolaborasi bersama dengan institut dan juga agensi-agensi kerajaan yang lain dalam membawa suatu pembaharuan. Kita bersama dengan dua tetamu saya di studio untuk memahami apakah Public Private Research Network ataupun PPRN yang telah pun dimulakan. Dua tetamu saya sudah pun berada di studio dan kita bersama dengan mereka yang berbahagia, Datin Dr. Syahira Hamidun, iaitu Ketua Unit Keusahawanan di Kementerian Pelajaran Malaysia, dan juga bersama dengan saya Encik Saiful Bahari Muhammad Syamian yang merupakan Timbalan Ketua Eksekutif SME Corp Malaysia. Terima kasih kerana bersama kami. Kita mulakan dengan bertanya kepada yang berbahagia Datin tentang apakah konsep di sebalik Public Private Research Network PPRN. Ya, Terence, Public Private Research Network ataupun meringkasnya PPRN adalah merupakan satu inisiatif inovatif Kementerian Pendidikan Malaysia dalam usaha kita untuk mewujudkan apa yang kami katakan knowledge friendly ecosystem ataupun ekosistem yang memesrakan pengetahuan, di mana mereka yang memerlukan pengetahuan dipertemukan dengan mereka yang mempunyai pengetahuan tersebut. Dalam konteks ini, apa yang kita maksudkan ialah mereka yang memerlukan pengetahuan adalah syarikat-syarikat dan perusahaan-perusahaan di Malaysia yang mungkin menghadapi masalah teknologi ataupun masalah teknikal, dan mereka yang mempunyai pengetahuan adalah penyelidik-penyelidik dan pakar-pakar yang berada di institusi pendidikan tinggi negara. Itu IPT yang boleh menghulurkan bantuan di situ. Di mana peranan SME Corp Malaysia dalam pelaksanaan? Kami akan menyediakan senarai syarikat-syarikat PKS yang berpotensi untuk mendapatkan bantuan untuk penyelesaian masalah teknologi ataupun proses perniagaannya. Jadi kami akan membuat ini melalui kita punya program-program promosi dan outreach lah di seluruh negara sepanjang tahun. Yang bagi Datin, bagaimana kita akan melaksanakan semua ini? Kalau kita lihat skopnya agak luas, IPT ada sejumlah yang tertentu, tapi syarikat agak ramai. Pemiliknya agak banyak jumlah bilangan syarikat di Malaysia ini. Bagaimana mereka ini akan dipertemukan dan IPT mana yang akan menanggung bebannya? Okey, Terence, bagaimana pelaksanaan PPRN adalah di mana kita akan bekerjasama dengan agensi seperti SME Corp untuk reach the companies, dan syarikat-syarikat ini sekiranya mereka mempunyai masalah yang memerlukan penyelesaian, mereka boleh menghantar masalah dan penyelesaian mereka itu kepada Sekretariat PPRN di Kementerian Pendidikan melalui email, dan kita pun akan lancarkan website kita pada hari esok yang akan dilancarkan oleh Wan Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi apabila syarikat itu memberi tahu kepada Sekretariat PPRN apakah masalah mereka, kami akan panjangkan masalah yang dihadapi oleh syarikat kepada penyidik-penyidik di institusi pengajian tinggi yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi mereka akan membagi cadangan penyelesaian solusi dan kita akan panjangkan kepada syarikat. Uniknya tentang PPRN ni, Terence, ialah syarikat mungkin bukan hanya mendapat satu cadangan penyelesaian. Mereka akan mendapat lebih cadangan penyelesaian. Jadi syarikat boleh tengok yang mana satukah penyelesaian tu yang bersesuaian dengan apa yang mereka perlukan. Because kita ada ramai penyelidik. Jadi penyelidik ini mungkin akan mengutarakan penyelesaian masalah A. Cara dia lain sikit, kos dia lain, masa dia lain. Jadi syarikat boleh tengok dan syarikat boleh kaji sendiri solusi yang manakah yang betul-betul memenuhi apa yang mereka perlukan dan juga yang apa yang kita katakan itu demand driven. Itulah salah satu cara kita untuk memastikan juga bahawa penyelidikan yang dijalankan oleh penyelidik adalah menepati keperluan pasaran dan juga keperluan syarikat tersebut. Dari objektif-objektif di bawah PPRN ini akan ditambah kepada bidang kerja sedia ada penyelidik ataupun ia sebahagian daripada penyelidikan yang sedang dijalankan? Sebenarnya memang sekarang ini penyelidik menjalankan secara dasarnya dua penyelidikan. Satu is penyelidikan fundamental, satu lagi is kita panggil penyelidikan gunaan. Tetapi pada masa ini mungkin the applied research tu tidak begitu rancaklah di Malaysia. Jadi itu yang kita sekarang ini come up with this new initiatives supaya banyak lagi kepakaran-kepakaran dan pendidikan di universiti yang dibuat mengikut apa yang diperlukan di pasaran.
Jadi apa cadangan penyelesaian ini dapat diaplikasikan dan seterusnya akan membantulah ekonomi kita, membantu syarikat kita untuk dapat bergerak ke hadapan dan juga dapat move up the value change tu. Dari segi produktiviti, bagaimana kita melihat PPRN ini dapat membantu untuk mengukuhkan ekonomi negara? Sebenarnya Terence, nak meningkatkan produktiviti adalah dua aspek utama ya. Utamanya melalui automasi. Yang kita dapatkan jentera, mesin, komputer supaya produktiviti setiap tenaga kerja tu meningkatlah. Lagi satu aspek produktiviti yang banyak tambah nilai adalah dari aspek inovasi. Dengan inovasi, dengan merekakan produk-produk baru yang lebih berdaya saing, syarikat-syarikat boleh mendapatkan penjualan yang lebih kompetitif dan mungkin keuntungan yang lebih besar. Jadi dengan adanya fasiliti seperti PPRN ini diharapkan ramai syarikat lagi datang ke hadapan supaya kalau dia ada idea untuk produk baru ataupun proses servis baru, perkhidmatan baru yang dia perlukan penyelesaian, ada tempatnya dan tempatnya adalah IPT di bawah program PPRN ini. Jadi in brief ialah productivity through innovation. Dan saya lupa nak cakap tadi, syarikat-syarikat juga boleh datang ke SME Corp One Referral Center jika nak bertanya mengenai PPRN ni di pejabat kami. Yang kita berada di ambang revolusi perindustrian internet, barang-barang berasaskan ataupun pengeluaran berasaskan internet yang boleh menjimatkan kos. Jadi apakah kriteria untuk syarikat-syarikat ini datang kepada program PPRN? Okey, PPRN adalah terbuka kepada semua syarikat di Malaysia, tidak kiralah mereka tu dalam bidang kluster industri apa. Skop projek PPRN ini terbagi kepada 3. Yang pertama, projek yang layak ialah yang melibatkan produk inovasi dan juga pembangunan produk. Yang kedua ialah innovation in terms of process, maksudnya dia nak menambah baikkan proses sedia ada. Dan yang ketiga ialah penambahbaikan dalam sistem rantaian bekalan. So 3 projek inilah yang terletak di bawah PPRN, dan PPRN ini menumpukan kepada penyelesaian masalah yang jangka pendek dan sederhana. Maksudnya yang ianya boleh diselesaikan dalam masa 3 ke 6 bulan, tetapi boleh juga menjangkau ke 1 tahun lah. Dan bagaimana program ini diwawarkan kepada pihak syarikat? Bagaimana mereka tahu tentang kewujudan PPRN? Okey, kita ada menggunakan, macam Terence kata, kita akan menggunakan social media because social media is one of the media utama pada masa ini. Jadi pihak syarikat yang ingin tahu lebih lanjut boleh menghubungi kami di pprn@moi.gov.my dan kita juga mengadakan sesi-sesi engagement bersama dengan kerjasama SME Corp di mana kita memberi penerangan, memberi taklimat kepada syarikat-syarikat bagaimanakah cara untuk mereka terlibat untuk projek PPRN dan apakah projek-projek yang boleh dipertimbangkan dan kriteria permohonan mereka. Jadi kita akan sentiasa mengadakan engagement bersama untuk reach the syarikat. Bagaimana agaknya penerimaan syarikat-syarikat ini nanti apabila telah pun diwartakan kepada mereka tentang program ini? Mereka sedar apakah kepentingan program ini? Apakah jangkaan penerimaan pada pihak syarikat? Sebenarnya bukan semua syarikat yang memerlukan penyelesaian teknikal. Kami rasa yang sikit je lah yang sebahagian daripada yang kecil dan sederhana. Mikro tu tak tahu sangat. Tapi kami ada menyediakan senarai lah syarikat-syarikat yang berpotensi tinggi yang mungkin hendakkan bantuan PPRN ni, seperti syarikat-syarikat yang kita telah memberi sijil One Innocert. Ada dalam 95 syarikat yang menerima sijil National Mark of Malaysian Brand, dalam 102 syarikat, dan Enterprise 50 ini adalah syarikat-syarikat PKS yang dikatakan cemerlang lah. Setiap tahun kita beri award kan pada 50, dan ada semenjak tahun 1996 ada 581. Jadi kami akan mulakan dengan syarikat-syarikat ini. Selalunya syarikat-syarikat inilah yang berdayakan inovasi dan product creation ataupun service innovation. Daripada situ SME Corp juga ada pengkalan data company yang kami telah profilkan dalam 17,000 company. Jadi bukan semualah saya cakap kan. Mungkin kita mulakan kalau boleh dapat tahap 1,000 syarikat pun bagus kan, Doktor? Dalam 1,000 syarikat pun bagus. Kita cubalah dengan syarikat-syarikat ini dahulu. Dan setakat ini adakah sudah ada kolaborasi antara PPRN dan syarikat-syarikat? Bagaimana maklum balasnya?
Okey, kita memang sebenarnya telah menjalankan, kita katakan, projek rintis pada tahun 2014 dan kita mendapat penyertaan yang amat menggalakkan. Kita dapat dalam 118 permohonan dan kita telah berjaya memadankan antara pemasalaan dan juga penyelidik sebanyak 98 projek telah berjaya dipadankan dan beberapa projek telah pun tamat, telah pun berjaya dilaksanakan dan setengah-setengah projek itu because kita baru bulan November tahun lepas masih berjalan dan kita amat terujalah apabila kita menjalankan projek rintis ini bahawa selama ini kita nampak amat susah bagi pihak syarikat dan pihak penyelidik ataupun pensyarah-pensyarah di universiti untuk bercakap dan duduk semeja. Tetapi apabila mereka mula bercakap, mula bertemu, mula duduk semeja, Sukar dipisahkan. Lepas projek tamat pun mereka menjalankan lagi kolaborasi. Ada yang sampai syarikat sanggup membiayai pensyarah pergi ke luar negara untuk nak tengok dia because dia tahu bahawa penyidik ini memang boleh membantu mereka dalam memastikan dia orang punya perniagaan ataupun perusahaan itu dapat berkembang dengan lebih pesat lagi. So itu adalah satu outcome daripada projek rintis yang kami rasa amat gembira because selama ini mereka kata orang bisnes cakap bahasa bisnes, orang penyidik cakap bahasa research. Tetapi sebenarnya masing-masing apabila nak barrier tu sudah dipecahkan dan the trust, kepercayaan untuk bekerjasama sudah dapat dibuktikan, maka segala-galanya menjadi lebih senang. Dah dapat 10% di situ daripada 1,000 tadi. 100 lebih sudah pun mendaftar dan program rintis. Mudah-mudahan. Dan ini pada tahun 2014. Bagaimana perancangan untuk tahun 2015 nanti? Untuk tahun 2015 PPRN akan dilancarkan secara rasmi oleh Yang Amat Perdana Menteri pada hari esok 24 Februari di PICC. Jadi kita akan pergi skala besarlah Terence, maksudnya lepas lancar tu memang kita akan bekerja dengan lebih kuat lagi dengan sokongan dan bantuan SME Corp because syarikat di Malaysia lebih 98% di bawah SME Corp. Jadi dengan adalah sokongan PKS bukan di bawah SME Corp, adalah dikategoriskan sebagai SME, kecil dan sedang. Jadi kita akan meningkatkan lagi skala projek-projek di bawah PPRN insya-Allah. Baik, dengan itu kita ucapkan selamat berjaya kepada PPRN dan juga terima kasih kepada yang berbagi Datin. Terima kasih kerana bersama kami mewakili SME Corp. Dan itulah dia satu lagi program untuk membantu syarikat-syarikat di Malaysia yang mana 98% daripadanya adalah terdiri daripada syarikat kecil dan sederhana.